Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk kelas hari ini, iaitu 8.3 mikroorganisma dan virus. Okey. Dalam tajuk ni kita nak belajar mikroorganisma terbahagi kepada beberapa jenis. Kita lebih nak tengok kepada pengkelasan mikroorganisma lah ni. Iaitu kita tengok mikroorganisma terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu bakteria, protozoa, alga, kulat dan virus. Jadi kita nak tahu serba sedikit lah tentang kumpulan mikroorganisma ni. Okey, kita akan pergi satu-satu. Jadi untuk ni cikgu dah sediakan rangka untuk awak tulis nota. Okey, contohnya bakteria. Okey, bakteria contohnya macam ni. Okey, bakteria mempunyai nukleus yang tak nyata. Sambil saya tunjukkan rangka nota ni, awak boleh tengok buku teks awak. Bakteria mempunyai nukleus yang tak nyata. Nukleus dia tak nampak sangat. Contohnya macam ni lah. Contohnya macam ni. Kalau organisma lain, nukleus dia macam ni kan. Nampak nukleus tu nyata kan. Tapi kalau untuk bakteria, dia mungkin macam ni lah. Nukleus dia tak ada membran nukleus. Sebab di sini dia tak ada membran nukleus. So nukleus dia macam tak berapa ketara. Mungkin macam ni je. Nampak tak? Dia tak ada membran, dia tak ada selaput luar. Okey. So nukleus tak nyata sebab tiada membran nukleus. Maksudnya yang ni lah, tak ada membran nukleus ni. Seterusnya, kromosom. Kromosom dia dalam sitoplasma. Kalau kromosom kita dalam nukleus, betul tak? Bahan genetik kita ada dalam nukleus. Tapi bahan genetik dia dalam sitoplasma. Kromosom dia dalam sitoplasma. Mungkin kromosom dia dekat sini. Contoh, mungkin kromosom dia ada dekat bahagian sini. Mungkin kat sini. Contohlah. Okey. Dan kawasan yang ada kromosom itu kita kenali sebagai nukleoid. Macam tu, ada dalam buku teks ejaan dia. Okey. Kalau kita bahan genetik kita dalam nukleus, tapi dia di dalam sitoplasma. So kelompok yang ada bahan genetik tu namanya nukleoid. Okey. Seterusnya, bakteria ada plasmid. Awak boleh tengok boleh tengok ni, semua dalam ni. Semua ada dalam ni, cuma saya ringkaskan dalam bentuk yang lebih mudah. Okey. Ada plasmid. Apa dia plasmid? Dia adalah DNA kecil yang bawa gen tambahan. Ya. Okey. Bakteria wujud secara sel tunggal satu-satu. Mungkin dia wujud berpasang-pasangan. Mungkin dia wujud berfilamen. Berfilamen tu macam ni. Berfilamen bentuk macam tangkai tu. Mungkin dia dalam bentuk berantai. Berantai tu contohnya macam ni lah. Berantai ni macam ni. Berfilamen tadi macam ni. Berfilamen tu macam tu. Contoh, kalau berantai mungkin macam ni. Ni berantai. Dan mungkin berkelompok. Berkelompok tu macam ni. Dia kelompok-kelompok. Kalau tadi tunggal macam ni. Kan? Macam tu. Kalau berpasang-pasang macam ni. Macam tu. Contohlah. Kewujudan dia. Wujud secara sel tunggal boleh, berpasangan boleh, berfilamen boleh, berantai dan berkelompok. Seterusnya, wujud dalam bentuk, yang ni cikgu tak tulis, awak tuliskan. Saya nak awak refer buku teks. Wujud dalam bentuk coccus. Coccus tu bentuk bulat. Vibrio bentuk koma. Coccus, vibrio. Bacillus tu bentuk silinder. Silinder macam ni. Silinder. Dan spirilium, bentuk berpilin. Spirilium ni bentuk macam ni.
bentuk bergelung-gelung. Bacillus bentuk macam silinder. Okey. Dan contoh-contoh dia. Contoh-contoh dia. Boleh tengok dalam buku teks lah. Nah. Okey, ada ni. Okey, habis untuk bakteria. Seterusnya kita tengok pula protozoa. Protozoa adalah organisma unisel. Tapi dia mempunyai ciri-ciri seperti haiwan. Dia unisel. Ciri sedikit macam haiwan. Pergerakan untuk protozoa dibantu oleh, tengok dalam buku teks. Point yang kedua. 1, 2, 3. Habitat protozoa ada di point nombor 3 buku teks. Nutrisi. Nutrisi ni cara pemakanan protozoa. Okey, cara pemakanan dia juga ada dalam buku teks, iaitu heterotrof dan lagi satu autotrof. Autotrof tu contohnya adalah Euglena species. Contoh sini tulis Euglena species. Dia boleh buat proses fotosintesis. Heterotrof tu maksud dia apa dia? Ada kan? Kita dah belajar sebelum ni kan? Sekejap saya. Heterotrof tu. Awak nak tahu heterotrof tu apa? Autotrof tu apa? Boleh refer buku teks muka surat 145. Bawah sekali. Analisis istilah. Okey. Dan cara hidup protozoa ada 2. Iaitu bebas ataupun dia sebagai parasit. Parasit ni maksudnya dia kena cari organisme hidup untuk dia membiak dekat situ. Tu parasit. Okey. Okey, habis untuk protozoa. Seterusnya kita tengok alga. Alga, okey, unisel. Unisel juga. Satu sel. Contoh dia ada di point pertama. Contohnya Chlamydomonas species dan Focus species. Di sini ya. Contoh ada 2 je dalam contoh ada 2 saja. Contoh ada 2 saja. Bergerak di dalam air, dia gunakan apa? Dia guna apa untuk bergerak dalam air? Ada dalam teks. Alga ada ciri tumbuhan. Iaitu dia ada apa? Kalau dia ada ciri tumbuhan, maksudnya dia ada ciri tumbuhan iaitu mempunyai kloroplas. Okey, dia sebab ada ciri tumbuhan, dia ada kloroplas kat sini. Nutrisi, cara pemakanan dia adalah secara autotrof. Tapi walaupun dia ni berciri tumbuhan, ni tapi tapi tiada apa? Tak ada daun, tak ada batang, tak ada akar. Sebenar macam tumbuhan lain. Dia tumbuhan tapi dia tak ada batang, tak ada akar, tak ada daun, tapi dia tumbuhan. Cuma dia ada kloroplas. Habitat dia kolam, tasik, laut. Okey, senang. Kulat pula. Seterusnya kulat. Kulat ni dia tiada klorofil. Dia tak ada klorofil. Dia tak ada akar, dia tak ada batang, dia tak ada daun. Okey. So, cara pemakanan dia, nutrisi dia adalah secara heterotrof. Iaitu mungkin secara parasit dan juga saprofit. Parasit ni maksudnya dia kena bergantung pada organisma hidup. Kalau parasit tu maksudnya dia dah parasit ni contohnya lah macam kutu kat atas kepala kita. Kutu dekat atas kepala kita, dia parasit. Sebab dia akan hidup dalam organisma yang hidup untuk dia dapatkan makanan dia. Maksudnya dia curi makanan daripada organisma yang hidup. Itu namanya parasit. Dia tak payah buat makanan, dia curi makanan daripada benda yang dah hidup. Tapi kalau saprofit, dia duduk atas organisma yang dah reput. Contohnya macam batang kayu. Dia cari benda yang dah mati. Dia duduk yang tu namanya saprofit. Okey. Parasit dengan saprofit ni adalah dalam kumpulan heterotrof.
Okey, organisma dia ada dua kumpulan besar. Cara pemakanan ni ada dua cara utama yang paling besar. Heterotrof dengan autotrof. Autotrof tu maksudnya dia boleh buat makanan sendiri. Contohnya seperti tumbuhan hijau. Yang lain tu semua heterotrof. Bawah heterotrof tu ada macam-macam lagi. Ada parasit, ada saprofit, ada macam-macam lagi. Okey. Kulat dia ada dinding sel yang dibina daripada kaitin. Dinding sel dia bukan daripada selulosa, dinding sel daripada kaitin. Badan kulat ni dia wujud sebagai mycelium. Badan kulat tu dia dalam bentuk mycelium, iaitu bila kata mycelium, bila awak terbayangkan mycelium, awak bayangkan benang-benang halus yang dipanggil hypha. Macam susah nak faham kan? Tak apa, saya dah carikan gambar untuk awak kat sini ni. Contohnya, ini adalah mycelium. Inilah mycelium tu. Okey, mycelium ni akar kulat. Yang ni badan. Fruiting body ni, fruiting body ni maksudnya bahagian cendawan yang kita boleh makan. Selalu kan kita akan makan bahagian ni kan. Itu namanya fruiting body. Tak kisahlah fruiting body ke, dia punya akar ke, dia punya batang dia ke, semua adalah daripada hypha. Ni bahasa Inggeris hyphae, bahasa Melayu hypha. So, nampak tak? Dia punya badan dia tu adalah terdiri daripada mycelium. Bila kata mycelium, terdiri daripada apa? Benang-benang halus yang kita panggil hypha. Okey? Inilah dia punya badan kulat tadi. Kulat ke cendawan ke, samalah, kumpulan yang sama. Okey? Jelas tak? Kalau tak faham boleh tengok gambar ni lama-lama. Okey, seterusnya kita sambung balik. Okey. Bilangan sel untuk kulat ni mungkin boleh jadi unisel dan juga multisel. Contoh unisel apa dia? Cuba cari dalam buku. Contoh unisel apa dia? Kalau dia contoh multisel apa dia? Okey. Habitat untuk kulat adalah biasanya kawasan gelap dan lembap. Itu memang habitat dia. Dan mungkin di atas organisma yang sudah mati ataupun reput. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah virus. Virus adalah satu kategori yang dia tak ada alam. Dia tidak dimasukkan dalam mana-mana alam. Kan kita ada 6 alam kan. Dalam 6 alam tu tak ada satu pun yang ada virus. Sebab apa? Sebab dia ni nak kata benda hidup pun tidak, benda mati pun tidak. So dia ni tidak ada sel. Dia tak ada sel. Kalau dia sel, dia benda hidup. Kan? Tapi nak kata dia hidup, dia bukan hidup. Nak kata dia mati pun bukan mati. Dia semacam special sikit lah. Virus ni, dia perlukan perumah untuk dia hidup. Untuk dia hidup, dia kena ada host. Dia kena masuk dalam badan benda hidup baru dia hidup. Tapi kalau dia di luar badan benda hidup, dia tak mati, tapi dia hidup. Pelik sikit dia ni. Okey. Macam mana cara dia hidup? Dia akan menyuntik apa? Untuk cara dia hidup, dia akan suntik apa? Awak boleh tengok buku teks. Suntik apa? Suntik. Ada di point nombor 2. Menyuntik bahan genetik dalam sel perumah dia. Jadi dia akan membiak. Dia akan guna virus ni, dia macam ni lah nah. Bila dia masuk dalam badan kita, dia akan gunakan peralatan badan kita untuk membina sel dia. Dia macam orang jahat lah. Macam ni lah contohnya, macam ni lah. Katalah rumah kita, lepas tu datang satu orang lain yang kita tak kenal, masuk dalam rumah kita, pakai dapur kita, pakai bahan makanan dalam peti ais kita, pakai alat memasak kita untuk masak, dia makan dan dia membiak dalam rumah kita. Kira jahat lah dia ni. Okay. Bila kata virus, komponen badan dia tu adalah terdiri pada asid nukleik, iaitu RNA dan juga DNA. Dia punya asid nukleik dia tu.
Dan juga capsid. Capsid tu dia macam, capsid tu dia punya apa? Dia punya sarung dia tu. Macam ni, contohnya macam ni lah. Ni. Yang ni dia punya DNA dia ni. Ni capsid. Capsid ni adalah terdiri daripada protein. Sarung dia lah nah. Contoh virus, boleh tengok dalam buku teks, poin yang kelima. Okay. Jadi, kita bila awak buat nota ni, secara tak langsung awak dah tahu sedikit tentang kumpulan-kumpulan mikroorganisma ni tadi. Okay. Okay, itu saja untuk mikroorganisma dan virus.